Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Ya. Dia masuk. Soalan pertama saya, apa susah senangnya berbisnes dengan isteri sendiri? Apa susah senangnya? Ini susahnya, ini senangnya. Dah, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Baik, pada hari ini kita bersama-sama lagi dalam siri Bodoh-Bodoh Bisnes. Ini siri untuk orang yang betul-betul belum memulakan bisnes. Baru angan-angan. Baru fikir nak berhenti kerja. Baru fikir selepas habis sekolah nanti nak buat apa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama kita adalah seorang konsultan strategi digital marketing, tetapi pada hari ini kita akan bercakap tentang bodoh-bodoh bisnes dengan pasangan hidup sendiri. Bisnes suami isteri. Bisnes suami isteri, bisnes cinta hati. Beliau mempunyai pengalaman menjalankan bisnes karipap dengan isteri beliau. Dalam ABS Digital, beliau bisnes partner dengan saya. Ini cerita karipap. Tuan, ada banyak lagi soalnya buat dengan dia. Karipap salah satu je. Karipap, kita cerita karipap. Baik, Tuan, mula-mula sekali ceritakan apalah seronoknya, apalah sedihnya meniaga berpartner dengan suami isteri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini pengalaman saya dan juga saya ambil belajar juga dengan kawan-kawan yang partner dengan isteri suami isteri. Baik, berpartner suami isteri ni sebenarnya yang seronoknya dululah ya. Yang seronoknya duit engkau, duit aku. Duit aku, duit engkau. Ada cintalah. So boleh pinjam-pinjam. Itu yang seronoknya. Lepas tu yang seronoknya pula lagi bila kita ada masalah kadang-kadang kita boleh terus dapat solution waktu itulah kalau kita bincang. Okey. Tapi seronoknya tu sebenarnya sikit je lah kalau ikutkan. Seronoknya sedikit? Seronoknya sikit je. Tapi yang akan bab duit tu seronok lah? Bab duit seronok. Bab duit pun kadang tak seronok juga. Ada time dia. Ada time dia. Ada time dia. Tapi yang seronoknya sikit lah. Yang tak seronok dia tu yang banyak sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila kita bisnes suami isteri ni dah tertentu ada banyak masa kita tak setuju antara satu sama lain. Yang jadi masalahnya yang itulah nak mengurus tak bersetuju itu. Kalau dalam bisnes tu suami tu dia tahu dalam bisnes dia bukannya suami, dia hanya partner, itu senang nak urus. Tapi kalau dalam bisnes pun dia nak jadi ketua, walaupun dia bukan ketua, macam dia jadi suami, itu masalah. Macam saya dengan wife saya, kami memang ada persefahaman untuk mengasingkan kuasa, macam tu. Tapi itu pun bergaduh juga. Dah asing kuasa pun bergaduh? Bergaduh juga. Macam mana tu Tuan? Bukankah kita dah asing kuasa? Sepatutnya dah tak gaduh lagi. Dia macam kita selalu buat bisnes sendiri kan, bila kita buat bisnes sendiri, rugi ke tak rugi ke, itu salah kita sendiri. Kita dapat terima, itu salah kita. Apabila kita berniaga sendiri? Ya. Tapi bila kita berniaga dengan partner, dengan wife ni apa semua, bila kata ada satu dua keputusan tu yang kita buat merugikan, dah bini kita, sakap kita yang buat hal merugikan syarikat. Katalah pula, samalah vice besar. Samalah pula kalau bini kita buat keputusan yang merugikan, kita pula marah dia kata merugikan syarikat. Sedangkan benda tu bukanlah, mana ada orang sengaja nak rugi kan. Jadi isu dia sekarang ni adalah bila kita buat bisnes suami isteri ni, walaupun kita dah asingkan kuasa, walaupun kita dah profesional macam mana pun lah, dia mesti akan ada masalah emosi bergaduh campur dengan bisnes ni. Mesti ada punya. Mesti ada? Mesti ada. Ini saya jumpa ramai lah kawan-kawan yang buat bisnes suami isteri pun, saya jumpa ramai.
Yang sampai yang memang lebih teruk lagi sampai bercerai-berai lah. Bergaduh pasal bisnes ni sampai bercerai-berai. Benda ni banyak puan. Benda ni banyak kes. Cuma tak ramai yang cerita je lah. Tapi kalau kata nak berpartner atau nak berbisnes suami isteri ni, dia mesti ada skill set khas. Skill set khas. Skill apa tu tuan? Skill set tu apa tu? Apa dalam skill set tu? Skill apa? Dia mesti skill macam puan cakap, selalu kita cakap skill apa nama? Hidup bersama tu apa? Toleransi. Toleransi satu hal. Ni yang kita boleh terima hakikat semua orang tak sama tu apa? Coexist. Coexist. Kita mesti mahir coexist. Kalau kita tak mahir coexist ni, kita takkan dapat bekerja suami isteri. Maksud apa coexist ni? Coexist ni adalah kita dapat terima hakikat inilah orangnya, macam inilah dia. Jadi kita terimalah dia dan bekerjalah seadanya dengan dia. Macam puan dengan saya lah, kan? Walaupun kita bukan suami isteri, tapi puan punya perangai jauh panggang dari api ke saya. Kalau orang lain dah bergaduh dah business divorce. Divorce lah. Dah divorce dah. Jadi saya ni memang dengan jahatnya mulut, suka cek gaduh, puan dengan relax, tenang je kan. Jadi saya pun dah coexist lah. Okey, puan kalau orang cakap macam-macam kat puan pun takkan balas. Walaupun saya marah, puan tak balas apa-apa. Bila orang cakap, saya cakap macam-macam, puan pun boleh terima hakikat. Budak ni memang tak boleh dirawat lagi. Enggak bisa dirawat lagi. Macam itulah, samalah kita dengan bini kita. Kita suami isteri samalah macam tu. Ada perangai yang suami kita ni, kita buat macam mana pun dia tak boleh, dia takkan ubah. Ada perangai isteri kita buat macam mana pun dia takkan ubah. Jadi kalau perangai dia tak boleh ubah dan perangai itu merosakkan bisnes ataupun membuatkan kita ni sakit hati, tinggalkanlah bisnes tu. Bukan tinggalkan suami, tinggalkan bisnes tu. Biarlah suami tu urus sendiri, kita buatlah bisnes kita sendiri. Sebab tak berbaloi lah, macam puan cakap, tak berbaloi nak bergaduh adik-beradik, suami isteri hanya kerana bisnes. Jadi saya pun buat begitu. Ada beberapa bisnes dengan isteri saya yang saya buat begitu. Saya BJV dengan isteri saya ni dah ada 4-5 bisnes dah. Tapi ada dua bisnes yang saya tinggalkan langsung kat dia. Saya tak boleh terima cara dia mengurus bisnes tu. Walaupun bisnes tu bawa duit untung. Waktu yang saya marah tu, itu waktu untung tu puan. Saya tak setuju dengan cara dia mengurus. Meskipun untung. Ini sebab tu puan cakap, ada duit ke tak ada duit ke, dia ada masalah dia. Jadi saya tinggalkan pada dia bisnes tu. Okey, awak uruslah 100%. Awak buatlah macam mana awak nak lantik siapa, nak buat apa, awak buat. Saya hanya buat bisnes yang saya suka buat dan juga yang saya boleh co-op dengan dia lah. Macam bisnes Karipak ni saya boleh co-op dengan dia. Sebab kami memang skill set, memang kerja kami berbeza betul Karipak ni. Saya uruskan bahagian pemasaran apa semua, dia uruskan bahagian production. Jadi memang tak bercampur lah, memang tak belaga. Tapi ada bisnes-bisnes yang memang belaga tu memang masalah betul lah. Memang masalah. Ada orang cakap dia, saya dengan suami saya profesional. Betul, memang profesional. Tapi profesional tu sebenarnya sangat sikit berbanding dengan tak profesionalnya. Macam itulah. Baik. Dalam kes isteri yang very dominant. Ya. Banyak. Kan? Isteri yang very dominant, dia nak buat keputusan. Okey. Ini pun isu yang sangat berat juga sebenarnya. Bila ada dua singa dalam satu kandang. Ini saya panggil isu dua singa dalam satu kandang. Sebab tu saya cakap, kalau katalah kita ni singa, bini kita pun singa, pisah kandang lah. Maksudnya apa? Pisah bisnes. Kalau kata bini kita tu singa, kita pun singa, tapi nak masih dalam satu bisnes, saya nampak kebanyakannya sama ada bisnesnya runtuh atau rumah tangganya runtuh. Ini pengalaman kawan-kawan yang saya tengok. Memang dua-dua dominan. Jadi kalau katalah dua-dua dominan tapi dalam bisnes yang sama juga, boleh. Cumanya asingkan betul-betul. Bidang kuasanya asingkan betul-betul. Macam
duit siapa jaga? Duit ni itulah masalah duit ni pun kan nak cakap kan. Banyak kes lah kan. Bila walaupun dipisahkan kuasa duit ni, tapi kehendak tu kan, kehendak. Suami nak berkehendak motor besar, bini nak berkehendak gelang besar. Tapi dalam masa yang sama, kalau bagi suami saja, isteri sakit hati pula tak dapat. Bagi isteri saja, suami sakit hati pula tak dapat. Tapi lalas dua-dua ambil dan akhirnya menjejaskan bisnes, cash flow bisnes tu sendiri. Dan kalau katalah bini yang dominan ni, kalau suami marah, silap-silap hiburan dia angkat kaki macam tu je. Bini, isteri yang very independent ni, dia tak peduli dengan suami. Dia nak buat keputusan tu, keputusan dia. Jadi kalau suami masuk campur dalam bisnes dia, ataupun dia rasa dia tak setuju banyak dengan suami, kebiasaannya ramai yang angkat kaki lah. Sebab tu kita tengok sekarang ni ramai, betul-betul ramai founder-founder yang cantik-cantik, muda-muda, kaya-kaya, tapi single. Ini peluang juga ni. Enggak bisa dirawat lagi. Bisa dirawat lagi. Terima seadanya. Ya, Pak, begitulah. Jadi beginilah. Dari satu segi bagus juga kita berkahwin dengan orang yang ada mindset bisnes. Maklumlah, dengan mindset yang banyak persamaan, dia boleh memahami situasi terutama dalam zaman merudum. Begitu. Baik, tuan, bagi suami-suami yang memang berkahwin dengan perempuan yang suka main duit. Main duit ni, dia suka main duit ni. Apa nasihat tuan? Dia kan, dia biasanya datang dengan package, puan. Biasanya datang dengan package. Isteri yang suka main duit ni, biasanya dia pandai cari duit. Dia jaranglah isteri yang pasif, tapi tak suka belanja tapi pandai cari duit. Dia jarang. Biasanya perempuan atau isteri yang suka cari duit ni, dia pandai belanja duit dia. Jadi untuk suami-suami, jangan sibuklah hal dia. Maksud saya itu je. Maksud jangan sibuk tu apa? Jangan sibuk ni maksudnya, janganlah kita, contohnya kita nampak dia beli beg baru, kita perli-perli. Janganlah nampak dia beli gelang baru, kita nak cakap-cakap awak ni apalah ini. Biar saja. Sebab kadang-kadang kita tahu kita ni tak ada DNA bisnes. Ramai suami puan sebenarnya tak ada DNA bisnes. Isteri ada DNA bisnes. Tapi dia punya sibuk tu mengalahkan dia tu usahawan berjaya. Dia punya sibuk tu. Dia tak boleh bezakan. Dia tak boleh bezakan tanggungjawab atau tugas ataupun kerja dia sebagai suami dengan tanggungjawab atau tugas dia sebagai orang bisnes. Dia tak boleh bezakan. Pada dia walaupun bini tu berbisnes, mesti dapatkan dia punya pendapat, mesti tanya dia, mesti cakap dengan dia. Sedangkan selagi isteri tu buat tanggungjawab dia sebagai isteri, contoh sebagai isteri, dia jaga suami dia, hormat suami dia dengan cakap, sudahlah. Tapi dia sibuk nak jaga juga. Dia kata, bila nampak bini dia buat macam ni, dia kata, tak boleh lah, bisnes tak elok macam ni. Let go lah. Pada saya let go lah. Banyakkan masalah dia jadi sebab macam ni. Dan kebanyakan suami pun, bila bini isteri dia buat bisnes awal-awal, susah-susah pun, dia tak sibuk nak kacau. Bila dah senang baru dia nak menyibuk. Pula. Memang macam tu. Apa faktornya tu? Faktornya satu, memang biasanya dia pandang rendah lah. Nombor satu, biasanya dia pandang rendah pada isterinya dulu. Pada awal-awal tu. Dia kerja kan, dia kerja gaji bagus, tiba-tiba bini dia nak berniaga, biasanya macam tu lah. Dia pandang rendah. Kemudian bila bisnes isteri dia punya pendapatan dah okey, income dah okey, dia mula ada insecurity kat diri dia. Nanti bini aku dah lawa, dah banyak duit ni, susah pula kan. Baik aku mengending dia saja setiap masa. Ini ramai orang yang tak perasan benda ni, tapi itulah yang dia buat sebenarnya. Dan saya cakap terang lah, ramai pun yang jumpa dengan kami, dengan saya pun, isu dia ini. Tiba-tiba isteri dah dia berniaga laju bagus, suami nak berhenti kerja pula apa semua. Lepas suami berhenti kerja, masuk dalam bisnes ni, mula dah jadi hal bergaduh. Betul, ini cerita serius. Jadi hal, apa hal-hal tu? Jadi hal ni,
suami ini nak menentukan pula arah tuju bisnes tu pula. Oh. Dia nak take over pula itu. Ini bukan cerita suami ke isteri lah puan. Ini saya cerita bagi contoh suami isteri dengan yang suami mengacau. Yang suami isteri mengacau pun ada juga. Ini vice versa lah maksudnya, tapi kita hanya bagi contoh yang suami dengan isteri yang sekarang ni, isteri yang berniaga. Sebab kalau suami memang kaki bisnes, dia should be no problem. Kalau suami tu ada DNA bisnes, biasanya tak ada masalah. Isteri dia miskin ke, isteri dia kaya ke, berniaga, dia lantak lah, dia biar je sebenarnya. Aja saya kan, saya biar je bini saya nak berniaga, lantak lah tiba-tiba nak berniaga ni, tiba-tiba nak berniaga, lantak kau lah berniaga. Tapi kalau jenis suami yang memang tak ada DNA bisnes, nak kacau bini ada DNA bisnes, memang ada masalah. Sebab dia tak boleh buat separation of power tu, dia tak reti. Kuasa dia sebagai suami kat rumah dengan kuasa dia dekat dalam bisnes, dia tak boleh. Contohnya bini dia di office sebagai bos. Dia tak boleh terima bila bos tu marah dia di pejabat. Jadi yang isteri pula ada certain isteri, dia tahu laki dia buat silap, tapi dia nak marah tak boleh pula pasal laki dia. Lalas banyaklah masalah yang berlaku kat dalam bisnes. Itu sahaja. Sebab tu macam kalau saya jumpa kawan-kawan ataupun orang-orang yang bisnes suami isteri dia very successful, biasanya dua-dua ni memang DNA bisnes. Dan dua-dua ni sangat faham separation of power ni, sangat faham. Kadang-kadang kita jumpa kan, kita tak tahu pun, oh ini isteri dia, ini suami dia. Bila kita cakap, okey, boleh tak telefon puan sekian-sekian, dia bahagian akaun, selesaikan dengan dia bab ni. Nanti ada isteri cakap, encik telefon tuan ni, dia yang uruskan bahagian operasi. Bila kita dah duduk ataupun kita pergi dinner company dia, baru kita tahu, oh laki bini rupanya. Ini yang betul-betul memang faham lah. Ni. Tapi bila kita duduk pun, bila kita bincang dengan dia pun, sembang-sembang dengan dia bab-bab ni pun, dia still cakap memang akan ada perselisihan faham tu, memang akan ada. Tapi manageable lah berbanding dengan orang yang ada DNA business dengan orang yang tak ada DNA business ni. Ini memang macam clash of titan lah. Memang masalah betul lah. Ya. Business partnership, suami atau isteri, kawan atau bukan kawan, dia natural akan ada perbezaan pendapat. Tetapi manageable atau tidak manageable? Ya, manageable atau tidak manageable. Dan manageable atau tak manageable ni puan, dia sampai tahap sama ada bisnes tu terkorban atau rumah tangga tu terkorban. Itu dia punya risiko. Yang pada saya it's not tak worth it lah untuk lah. saya ambil lah. Jadi sebab tu saya cakap dengan wife saya, awak ada pilihan, awak nak berniaga. Sebab wife saya ni dia bukan business minded. Saya yang cuba nak jadikan dia ni orang bisnes. Jadi saya cubalah bagi input lah, apalah. Cuba polish. Tak boleh juga. Jadi saya cakap dengan dia, dengan wife saya, okay, tak apalah. Nombor satu, awak nak buat apa, awak buat. Janji awak happy. Nombor satu. Jadi kalau tak cukup duit ke apa ke, beritahu. Kita carilah sama-sama. Yang kedua, saya cakap dengan dia, kalau you nak buat bisnes, you buat saja. Tak payah minta izin dengan saya ke apa ke. You buat saja. Yang you tak payah cerita lah masalah bisnes kat saya. You buat, you ada masalah agent, you handle lah sendiri. Sebab cara saya handle, you takkan setuju. Cara you handle, saya takkan setuju. So, better we keep it that way lah. Separate. Jadi macam tu. Tapi ada kawan-kawan saya yang memang suami isteri bisnes very successful. Itu memang kita tak nafikan lah. Tapi kalau daripada 10 tu mungkin satu je lah kot yang successful suami isteri. Hukum kekecualian. Kan 80-20 tu kan. Pada tu konsep tu. Macam tu lah. Barangkali apabila isteri tu yang tak ada DNA business, itu lebih mudah. Yes, lebih manageable daripada pasangan yang suaminya yang tak ada DNA business. Betul puan. Betul. Ini memang kes real yang banyak terjadilah. Maksud suami kerja kerajaan, suami ini kerja besar apa semua, tiba-tiba jump into business isteri dia. Kebiasaannya memang akan ada banyak masalah daripada segi rumah tangga lah kat situ. Dia sebenarnya macam saya sendiri dengan isteri pun, walaupun kami pun dah ada satu, kami cakap kami ni very disiplin lah, contohnya lah kami cakap kan, sebab
Masuk je pintu, kami masuk je pintu bilik tidur, kami dah tak cerita bisnes dah. Itu disiplinnya. Itu pun masih ada gaduh juga. Tapi manageable. Sebab jadi keywordnya adalah manageable, dapat diurus. Perbezaan itu dapat diurus. Baik, sekarang nak tanya, bagaimana mengurus tu? Kan? Kita tengok dia ni, aku dah kata dah, ini mesti lingkup ni, ini mesti terbakar ni, mesti kena, sekali betul. Ya. Baik, geram nak cakap kan, tapi ada disiplin. Jadi nak tanya dengan tuan lah, dalam buku tak ada. Jadi kita tanya orang yang ada pengalaman lah. Walaupun pengalaman itu tak semestinya sama dengan semua orang, betul. Tapi lebih kurang lah. Bagaimana manage? Dia kena selalu diingatkan. Macam apa tu yang diingatkan? Okey. Saya macam saya dengan wife kan. Kami akan buat selalu ingatkan. Contohnya kalau naik kereta dengan anak kan, kita bincang-bincang pasal bisnes kan. Tiba-tiba macam panas. So kalau wife saya panas, saya akan ingatkan anak ada kat belakang. Jangan bergaduh depan anak pasal bisnes. Kalau saya macam panas, dia pun ingatkan. Masuk dalam bilik, tiba-tiba cerita pasal bisnes, saya akan potong. Ataupun dia akan potong. Kita rehatlah. Dalam bilik kita rehatlah macam tu. Jadi bila kita pergi keluar makan, kita memang makan sama-sama, kita memang nak dinner nak cinta-cinta kan. Memang kena ada kan. Kita ingatkan, jangan cerita pasal bisnes. Ceritalah pasal anak ke, mengumpat sepupu ke. Benda-benda yang selain daripada bisnes lah. Lepas tu contohnya macam mengumpat orang politik. Mengumpat orang politik, okey. Jadi macam tu. Jadi kita mesti mengingatkan. Ini yang paling penting sekali. Oh, itu salah satu tip yang sangat berguna, sangat penting untuk mengurus kemungkinan bergaduh sebab bisnes. Saling mengingatkan. Kena mengingatkan. Dan memang macam puan cakap lah, dia kena pandai, masing-masing kena terima, kena ada kemahiran coexist. Macam puan cakap tadi kan, kita tahu dah ni memang melingkupnya. Kita tengok dah tahu dah. Melingkup habislah duit aku. Macam dulu kan, macam hari tu kan, dia buat costing curry puff tu kan, saya tengok je 2 bulan, saya tengok je, saya diam je. Lepas tu lepas 2 bulan saya tanya, okey ke? Tak okey lah, dia kata. Kita dah tahu dah. Jadi saya tak nak, saya tak ada nak marah ke apa ke. Saya cuma cakap, cuba betulkan kiraan yang ini. So baru benda tu lah. Tapi nak sampai ke situ, saya cakap terang puan, saya ni nak sampai ke situ, boleh manage tu memang betul-betul atas kesabaran isteri. Kalau isteri yang kalau jenis, lain isteri, saya rasa 3 tahun bercerai dah. Saya rasa lah. Talak 3 kali bercerai. Betul, ini saya cakap terang. Jadi bermakna ada faktor lain. Iaitu personality isteri yang sangat sabar. Kalau ada suami pula yang sangat sabar dengan isteri. Isterinya macam peti betul, macam saya lah, tapi bersih perempuan. Suaminya sangat sabar. Itu pun boleh tahan juga. Tapi kalau dapat macam kita cakap awal tadi, dua-dua singa dalam satu sangkar, memanglah bercakar, terburai perut lah kita, bergaduh. Jadi macam puan cakap lah, terlampau banyak sangat faktor-faktor yang sebenarnya kita tak boleh kawal kalau kita berniaga suami isteri ni. Kita tak dapat kawal. Kawal. Ada banyak faktor. Pertama-tama emosi. Emosi kita sendiri susah nak kawal. Ditambah pula ada hubungan suami isteri macam saya ni. Banyak kali saya emosi tak boleh kawal tentang tuan. Tapi disebabkan kita tak duduk serumah. Bila tuan dah balik, saya dah tak boleh nak gaduh lagi. Jadi adanya faktor-faktor seperti itu, dia membantu. Saya cool down sendiri. Betul. Tapi apabila duduk serumah, mamat di depan mata. Dia batuk pun kita marah. Asal batuk. Kerana faktor duduk serumah. Faktor duduk serumah. Dan
Kalau suami tu faktor dia merasa dia suami, berkuasa. Ya, dia berkuasa. Sedangkan dia berkuasa tu di rumah. Dia memanglah jadi imam waktu solat. Tapi waktu dalam bisnes, kalau dia tukang sapu, dia tukang sapu lah. Tapi itu yang payah. Yes. Yang nak manage. Itu payah, betul. Dia pun hati kita tak dapat nak di kotak-kotakkan. Kita mungkin kita boleh kotak-kotakkan certain time. Tapi most of the time memang tak boleh kotak-kotakkan. Sebab macam puan cakap, itu fitrah manusia. Kalau dia DNA business, dia memang faham. Tiba-tiba isterinya tak bercakap. Ya. Tiba-tiba isterinya moody, dia memang faham. Dan tiba-tiba suaminya terkuat sikit tutup pintu. Terkuat sikit tutup pintu. Dia memang faham. Jadi benda-benda tak ada isu. Tapi bila suami ataupun isteri bukan DNA business, dia akan jadi isu. Awak ni apa yang awak tak puas hati dengan saya ni? Awak marah apa ni? Tadi tu kuat sangat tutup pintu. Awak ni tak suka. Dah jadi hal lain. Dia dah jadi isu lain masuk. Ini belum cerita lagi jumpa klien perempuan. Belum lagi isteri jumpa klien lelaki. Belum lagi staff banyak perempuan. Belum lagi tiba-tiba isteri datang office ada dia ingat sekretari, rupanya sekretari muda baru, rupanya budak-budak praktikal. Ni belum kira lagi benda-benda tu. Ini sangat banyak faktor luar kawalan yang sebenarnya membahayakan rumah tangga lah bila kita bisnes bersama ni. Ataupun kita campur aduk bisnes dengan personal ni. Itu ada sangat banyak bahaya dia lah. Saya tak adalah kata semua tak bagus, tapi kena faham lah bagi tuan-tuan yang baru fikir yang dah terbisnes dengan suami isteri tu lain cerita. Ini yang bodoh-bodoh bisnes ni. Dengarlah cerita kami ni sebab ini bukan cerita yang direka-reka. Ini cerita yang memang kita sendiri, pengalaman kita, pengalaman klien ataupun kawan-kawan. Saya ada 4-5 orang kawan-kawan yang bercerai kerana bisnes. Memang ada. Ada kawan-kawan yang very strive dalam bisnes, ada. Tapi bila kita tanya, macam inilah jawapan dia orang. Mesti coexist dan juga mesti saling mengingatkan supaya manageable. Masalah-masalah kecil tu dia manageable. Dan kalau boleh biarlah kita, kalau boleh biarlah kita separate business. Janganlah bisnes sekali. Buat bukit masing-masing. Jadi satu bukit satu singa. Satu bukit satu singa. Kalau kata nak bantu, nak bagi pendapat, sekadar bagi pendapat lah, bukan. Itu pun kalau diminta. Itu pun kalau diminta. Kalau tak diminta jangan bagi pendapat. Saya pernah kena marah. Alah, awak tak buat, bukannya awak buat benda ni. Jadi awak tak tahu pun, dia kata. Dah, saya pun diam je lah. Itu sebab ada pengalaman mengurus. Ada pengalaman mengurus. Jadi kita diam lah. Kita diam lah. Kalau kena yang belum ada pengalaman, saya suami awak. Saya tahulah. Awak meniaga macam ni. Jangan nusus. Nusus. Petik butang nusus pening lah. Pening lah kita. Benda ni banyak. Bukannya kita cerita ni nak menakut-nakutkan berniaga bersama isteri, tak ada. Tidak. Kita hanya bagi tahu risiko-risikonya. Dan risiko-risikonya pada saya personally not worth it to take it. Tak berbaloi. Ambil risiko. Kalau tuan-tuan rasa tak apa, bini boleh cari baru. Okeylah. Move on lah. Bermakna sesi ni bukan untuk tuan-tuan lah. Tuan-tuan masuk sesi lain. Sesi bergaduh dengan pasangan. Ini betul-betul untuk tuan-tuan yang memang belum memulakan bisnes dengan pasangan sendiri. Jadi ambil kira cerita-cerita ini dan di situ boleh mula memikirkan dengan tunang, dengan kekasih. Boleh tunjuk video ini kepada mereka, kepada tunang, kepada kekasih, supaya ini nasihat orang yang sudah hampir bercerai-berai. Hampir betul. Hampir bercerai-berai. Jadi kita beritahu ada jalannya mengurus. Dan baik, apa lagi pesanan tuan? Pesanan apa lagi? Saya ramai orang saya rasa ramai orang tak tahulah pun. Kawan-kawan rapat yang tahu bahawa pada 3-4 tahun pertama saya berbisnes ni, saya block isteri saya daripada media sosial.
Sebab dia tak boleh tahan dengan cakap-cakap orang, ataupun dia tak boleh tahan dengan orang perempuan yang kadang-kadang kawan-kawan kita yang perempuan dalam Facebook ni, kadang-kadang dia menggedik. Dia menggedik tu bukan dia nak mengorak kita. Dia menggedik tu, kawan-kawan punya menggedik. Tapi bila isteri kita tengok kan, kalau dia tak jenis, tak faham, memang dia akan jadi terasa hati. Ya, dia betul. akan marah. Saya orang tua, perempuan tua, menti saya, kadang-kadang saya beri dia emoji wow. Ataupun saya kata wow handsome-nya. Hari ni saya puji YB Dr. Mazli. Anggun saya kata. Kalau isterinya tidak tahu, dia akan anggap kita nak mengorak kata-kata wow, kata-kata anggun tu seolah-olah minat. Minat di luar kita nak terai laki dia lah. Tapi tidak. Tapi tidak betul. Tidak. Tapi untuk orang-orang yang ataupun suami atau isteri yang tak ada DNA bisnes, yang dia tak faham social business di media sosial macam mana, dia akan terasa hati. Dia akan terasa hati. Dan ini memang banyak berlaku di kalangan kawan-kawan kita yang buat bisnes. Memang banyak berlaku. Jadi itu pun kerana mereka tak dapat nak membezakan tingkah laku orang bisnes dengan tingkah laku yang satu lagi. Dia tak bezakan. Betul. Jadi sebagai contoh, saya punya menti memuji saya, wah puan comel lah hari ni. Kan, tapi saya tahu itu tingkah laku orang bisnes. Ambil hati, mulut manis. Memang macam tu. Memang macam tu. Cantik baju hari ni. Dah. Macam tu. Puan nampak muda lah hari ni. Jadi ini dia ada budaya sendiri di kalangan orang bisnes dalam Facebook ni. Ya, betul. Dia punya bahasa tu macam serupa, tapi sebenarnya lain. Betul. Jadi apabila isteri kita atau suami kita, dia tidak ada DNA yang kuat, dia akan anggap bahawa ni kenapa ni? Menggedik lah, menggatal lah. Menggedik apa ni? You ada apa-apa ke dengan lelaki ni? Ni siapa ni? Itulah bendanya yang selalu jadi isu sebenarnya. Kadang-kadang dalam bisnes, bila kita bisnes suami isteri ni, tak ada isu pun jadi isu. Betul. Berbanding macam saya kat awal tadi lah, bisnes tu kalau kita rugi sahaja, kita boleh salahkan diri kita kalau kita seorang-seorang. Tapi bila kita ada partner, kebiasaannya kita akan salahkan partner kita lah, kita akan salahkan isteri kita, suami kita, macam tu lah. Itu yang antara perkara-perkara yang saya rasa boleh difikirkan lah sebelum kita buat keputusan. Difikirkan dan diambil perhatian. Jangan menjadi takut pula. Betul. Jangan menjadi takut. Kemalangan berlaku apabila kita tak urus. Umpamanya kita tak tahu prioriti. Yang mana lebih utama? Membuktikan kita betul atau menjaga hubungan suami isteri? Betul. Kita dah tak tahu dah. Yang mana lebih prioriti? Dan ini kalau nak tahu puan, pengalamannya bayarannya mahal. Sangat mahal. Kalau kita tak dengar cerita-cerita macam ini, kita akan rasa apa yang kita buat tu betul. Kau salah lah. Salah lah. Kenapa kau dah salah, suami kau tegur, kau tak dengar? Sedangkan dia tak faham. Kalau suami isteri tu salah dalam kehidupan rumah tangga, suami tegur, memang wajib isteri tu dengar. Tapi kalau dalam bisnes dan dia bos, isteri tu bos kita, apa kita nak dengar cakap yang bukan bos? Dan benda macam ni, dan akhirnya ini yang banyak berlaku. Kenapa bila bini buat bisnes go cantik, bila suami masuk jadi kucak-kacik? Sebab apa? Sebab bila suami masuk, dia nak jadi bos. Cerita ini berlaku ni. Salah seorang menti saya, dia minta nasihat saya. Di tempat kerja ada staff. Bila suami dan isteri bekerja dalam satu syarikat, politik staff. Politik staff berpolitik. Yang mana yang dia boleh makan? Yang mana dia boleh ampu? Betul. Itu memang betul lah. Sebab suami atau isteri yang naik jadi bos kerana pasangan dia sebenarnya tak ada kredibel untuk jadi bos.
tiba-tiba dia jadi bos. Ya. Jadi banyak masalah lah. Jadi staff tahu. Kalau ndak itu ini bos nombor 1 suruh buat tapi dia tak nak buat. Ya. Nanti dia pergi jumpa bos nombor 2. Bodek bos nombor 2. Dapatkan sokongan bos nombor 2. Jadi supaya bos nombor 2 cakap pada bos nombor 1. Dia macam politik kat rumah lah. Politik. Anak kita kan, dengan mak ni boleh makan ni, jadi boleh biar mak lah cakap dengan papa. Jadi kalau mak cakap dengan papa, tak adalah papa nak marah. Papa sayang mama, jadi mesti ikut. Kau macam itulah dia punya game dia. Yang dan ini pun jadi punca juga kenapa kita hilang tim yang bagus. Kita hilang tim yang bagus. Kadang-kadang yang patut dinaikkan tu tim kita, bukan suami kita, bukan isteri kita. Tapi oleh sebab dia join bisnes kita, dia join syarikat kita terpaksa naikkan dia, dan orang ini pula yang sepatutnya jadi ketua, dia terpaksa bekerja di bawah bos yang tak kompeten ini. Dan itu menyebabkan kita ni tak boleh ada partnership ataupun kita ada partner dalam bisnes. Jadi tak boleh grow. Sebab tu dia memula kita kerja dulu, kemudian kita bagi dia peluang mengurus, kemudian kita turunkan kuasa, kemudian kita bagi dia satu projek, barulah kita boleh nak define dia sebagai partnership kita ataupun tidak, orang yang boleh jadi partner kita ataupun tidak. Suami kita, isteri kita tak nak lalu benda ni. Dia tak nak lalu. Dia jalan pintas. Aku bini bos. Kadang-kadang masuk pun mengepak kan. Kadang-kadang sekretari cakap dia ada meeting, kita nak dengar, nak masuk juga. This is sort of thing yang saya rasa lah banyak orang lalui, dan ini punca kepada kenapa banyak bisnes yang dibuat oleh suami isteri ni banyak yang ke laut lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita pada hari ini bukan nak menakut-nakutkan kepada tuan-tuan muda dan cik puan muda yang sedang bercinta, boyfriend, girlfriend, BFF ni semua ni, yang ada rancangan nak kahwin dan nak buat bisnes sendiri. Cerita-cerita ini memberi gambaran keadaan yang sebenar berlaku, yang banyak orang tak nak mengaku. Dia takkan mengaku saya dan isteri saya ada problem. Tapi kita ni sekolah bisnes bodoh-bodoh bisnes ni kita mengaku. Jadi ambil perhatian supaya ada persediaan. Ada persediaan, betul. Persediaan jiwa tu. Kalau yang boyfriend tak ada DNA bisnes, bersedialah. Hidup dengan singa ni. Kalau kena sergah tu, itu je lah. Janganlah baik yang. Janganlah kita. Kalau kata isteri pula yang suami yang singa pun, sabar je lah. Memang itulah perangai, coexist. Coexist. Rumah tangga lebih penting. Betul. Daripada duit. Betul. Orang yang pernah mengalami saja yang faham ni ayat ni. Betul. Rumah tangga lebih penting daripada duit. Jadi terima kasih banyak-banyak tuan. Sama puan. Dah jadi kaunselor rumah tangga pula kita. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.